Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa nak kuat ni. Apa nama tempat ni? Seberang Perak nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat sikit tuan-tuan. Tuan-tuan tengok muka Ustaz Aslin, muka Ustaz Allah Khairi, muka Datuk Izhar, semua dah nak tidur lah mereka ni semua. 3 hari dah duk pusing main ke utara ni. Tambah-tambah tadi petang tadi Ustaz Lutfi Amir jamu derian pula. Tak dah. Ish teruk Ustaz Lutfi ni. Mana Ustaz Lutfi? Ha? Nasi daging. Apa dia tak ajak aku semua? Ha? Derian di mana? Datuk Aswandi. Ada sini dia. Datuk mai malam ni. Janji nak mai, tak nampak muka ni. Tu dia. Tadi nampak Ustaz Lutfi Amir pun ada tadi. Mana pederah pi dia? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang dimuliakan tuan pengacara majlis, pengusi dan ahli jawatankuasa Masjid Al-Ihsan Tongkang Yat Seberang Perak Al-Ustaz, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, siap pegawai-pegawai syarak masjid yang berbahagia, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik muslimin dan muslimat yang datang ke masjid ini pada malam ini dan juga yang mengikuti secara langsung di media sosial rasmi masjid dan juga media sosial rasmi UAK ada malam ni, ada Datuk ada, dan Ustaz Aslin Baharim official malam ni insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan para jemaah Masjid Al-Ihsan Tongkang Yat pada malam ini. Saya secara peribadi ini kali pertama sampai di sini. Datuk ini kali pertama juga. Ustaz Aslin dengan Ustaz Allah rasa 2 kali dah kot. Ustaz Aslin pernah sampai sini kan? Pernah sampai sini, alhamdulillah. Dan alhamdulillah dapat bersua wajah dengan ahli-ahli karya, dengan anak-anak jemaah di Masjid Al-Ihsan ini pada malam ini bersama dengan 3 orang panelis forum yang diundang khas yang begitu istimewa yang dinanti-nantikan oleh semua pada malam ini. Alhamdulillah. Tajuk kita mudah tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni kita nak bincang tentang mudahnya berpahala. Hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan tak ada lain dan tak bukan adalah untuk mendapat pahala sebanyak mungkin. Orang yang mendapat pahala yang paling baik, yang paling banyak di sisi Allah, maka dia akan disayangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ada pahala dalam kehidupan dia atau kurang pahala dalam kehidupan dia, dosanya lebih banyak, maka dia pasti akan mendapat janji azab yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah matlamat hidup kita. Adik-adik, adik-adik tengah buka Ustaz Abdullah Khairi punya live. Bagus tak? Bagus adik-adik. Hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan bukan adalah untuk mencari pahala sebaik mungkin. Sebab itu dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan kematian, yang menjadikan kehidupan. Tidak lain dan tidak bukan Allah Ta'ala nak melihat siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka itulah konsep yang nak dibincangkan oleh 3 orang ahli panel yang dibawa pada malam ini. Panel kita yang pertama, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan panel kita yang kedua, Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun Al-Jerkahi. Malam ni tuan-tuan nak dengar dia jerkah, bolehlah. Tambah dia duduk di tengah pula. Tak tahulah dia nak tuju siapa malam ni, tak tahu, kiri pun boleh, kanan pun boleh. Dan di ujung sana Ustaz Hasnin Baharib. Mereka ni dah 3 hari dah saya difahamkan ada di sini. Malam tadi kami berforum di Kuala Nerang, Kampung Barokah. Malam sebelum tu di masjid apa? Fatimah Syarifah Fatimah. Ni duk sebut Fatimah Syarha, Fatimah Syarha. Apa kaitan dengan Fatimah Syarha pula? Dan malam ini tuan-tuan dan puan bersama dengan tuan-tuan dan puan di sini. Lepas ini saya nak balik ke Kuala Lumpur. Datuk Dr. Izhar pagi esok pun nak balik. Esok Raja tu Tok Raja Ustaz, flight pukul 6 daripada Penang ya. Saya terus balik malam ini. Ustaz Aslin tak apa, dia santai-santai sini. Ustaz lah lagi lah, dia dekat je, balik tidur rumah malam ni kan. Jadi Alhamdulillah. Kita nak mulakan, saya nak panel kita pertama Datuk Dr. Izhar. Kita nak pasal tajuk kita ini mudahnya berpahala. Saya nak tanya sebagai seorang ahli akademik lah, ahli akademik. Walaupun ahli akademik, tapi penyampaiannya untuk kita faham secara bersama, secara mudah. Apa penting pahala dalam kehidupan kita? Kenapa kita duk pulun sangat nak dapat pahala? Duk kira pahala banyak ke, pahala sedikit ke, buat amalan ini pahala banyak, buat amalan ini pahala sedikit. Kenapa penting pahala dalam kehidupan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi Ustaz Zakaria selaku moderator pada malam ini, datang daripada Putrajaya hanya semata-mata untuk program ini. Dia baru saja habis program tilawah peringkat kebangsaan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri dan ditutupi oleh TMJ, Pemangku Sultan Johor. Terus datang ke Kedah untuk menyantuni warga Kedah. Dan insyaAllah pada minggu depan kami berada di sebelah pantai timur pula, di Terengganu, kemudian Kemaman turun ke Pahang, Pahang turun balik ke Kuala Lumpur. Yang saya kasihi kekanda saya Ustaz Abdullah Khairi, yang nampaknya begitu, orang kata apa, bersemangat bila dia kata dekat dengan masjid ni. Tadi pun dia punya semangat tu sampai makan 1 biji durian musangking. Tu pening kepala nampak tu. Dia yang makan, dia salahkan musangking. Yang saya kasih kekanda saya seorang lagi tu Ustaz Haslin Bollywood, yang pastinya akan ada gurindam-gurindam yang dia buat ataupun sajak-sajak yang dia buat sendiri. Tapi dia punya, orang kata apa, bahasa atau lengguk penyampaian itu macam-macam. Kadang-kadang time dia minat kepada Hollywood, Bollywood, dia akan cakap, dia akan bawa dalam bentuk Bollywood. Tiba-tiba dia nak bawa lagu seni Melayu, dia bawa lah seni Melayu. Tak boleh nak jangka orang tua ni tuan-tuan. Apa yang pasti kami bertiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, saya nak tanya satu perkara aja. Bila sebut tentang pahala, kenapa duk kejar sangat pahala ni? Saya ingat lagi guru saya cakap. Bila sebut guru ni, pastilah guru-guru saya di Syria lah. Antaranya Syekh Muhammad Baltaji. Antaranya Syekh Muhammad Ridha. Dia kata apa? Dia kata, limadha nabhas anil ajr. Kenapa kita duk kejar sangat pahala ni? Saya nak tanya Haji nampak orang lama kita. Haji ada motor tak? Tak ada motor? Ada motor. Kereta ada? Tak ada kereta. Motor ada? Motor ada. Kadang-kadang motor kita ni dia ada time. Dulu zaman saya kecil-kecil, dulu motor Honda Cup 70, sorry. Dia meter tak naik. Meter apa tu? Meter minyak. Meter minyak tak naik. Jalan sikit nampak Petronas berhenti. Betul tak? Sebab apa? Kita risau motor mati tengah jalan. Begitulah kita tuan-tuan.
Kita ni tuan-tuan, nak orang kata apa, nak mati ni, kita tak tahu bila mati. Ni 2-3-4 hari lepas, kawan saya meninggal dunia. Innalillah. Meninggal dunia kerana apa? Kena heart attack, jantung. Orang kata, Ustaz, dia mungkin tak jaga kesihatan. Tak, bang. Dia dengan orang jaga kesihatan. Hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad, pagi tak payah tanya dia lah. Pergi mana? Golf. Dia sanggup basuh pinggan semata-mata nak pergi main golf. Mak bini tak lepas lagi. Malam-malam kalau bini dia tengok dia basuh pinggan, bibi ada. Pembantu rumah ada duk basuh pinggan. Bini kata buang terbiak apa orang tua ni. Lah kali bini kata tak apalah, esok pilah lepas subuh pergi. Sebab orang main golf ni lepas subuh hilang terus. Tu tak sempat datang masjid tu. Datang masjid dengan tazkirah lah bagai tak. Dan depa tu kelata nak pukul ni. Tuan-tuan, main golf setiap satu Ahad. Main golf pula bukan dalam Malaysianya. Dia punya minat ni Indonesia. Baru ni dia pergi Jepun, main golf kat Jepun. Aku pun tak faham apa istimewa ni. Dia pergi Jepun cari duit. Depa ni pergi habis duit. Pukul bola je pun. Bang, apa benda tak main? Gym main. Tapi tiba-tiba kena heart attack. Umur dia 46 tahun. 46 tahun. Bang, kalau tak ada amalan, tu yang Nabi kata, la yadkhula ahadakum, kamu tak akan masuk dalam syurga, al-jannata, kamu tak akan masuk dalam syurga bi amalikum, dengan amalan kamu saja. Walakin tadkhuluna bi rahmatillah, atau kama qala, tapi kamu masuk syurga dengan amalan, dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Begitulah tuan-tuan, kita ni bila hidup atas muka bumi, kita nak cari pahala. Macam mana nak cari pahala? Maka benar kata Allah Taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Kau takut pada Allah, aku buka pintu rezeki pada kamu. Sebenarnya nak bagi tahu rezeki itu datang daripada mana? Takwa. Apa maksud takwa? Al khaufu minal jalil. Takut dengan Allah Azza wa Jalla. Bang, kadang-kadang untuk mikir balik tuan-tuan, saya selalu kawan-kawan saya tanya. Saya duduk dalam kalangan orang-orang bijak pandai, tuan-tuan. Bijak pandai, geng-geng profesor semua. Dalam tu yang tak ada profesor, tak kurang 10. Maknanya yang tak ada PhD lah, mudah tak ada doktor, tak kurang 10% saja. Yang lain semua, baling batu doktor, baling batu profesor, baling batu datuk, baling batu Tan Sri. Dalam UKM saja. Tu pun dia pun tanya kadang-kadang. Dia kata, doktor, dia panggil saya doktor, kadang-kadang panggil ustaz, ada macam-macam lah. Doktor, apa lagi? You nak apa lagi? Gaji alhamdulillah kerajaan bayar. Pergi mana-mana dibayar. You baca tesis dia, baca tesis PhD orang, tebal tu, kita baca, bagi penilaian, dibayar. Bukan sikit, bukan free, semua bayar. Tuan-tuan, dia kata apa lagi nak? Pangkat you dah ada. Jawatan dekat universiti ada, dalam negara ada, luar negara ada. Apa lagi yang you duk pergi kat masjid mengajar masjid ni? Tu dia. Saya ingat guru saya, Datuk Dr. Harundin. Dia kata, kita ni hidup atas muka bumi ni, kita nak pertama nak doa orang ramai. Nak doa orang ramai. Dia profesor, Datuk, Doktor, Ustaz Dr. Harundin dekat UKM. Profesor, bekas profesor dalam bidang undang-undang kekeluargaan. Tapi dia tak pernah satu malam yang dia kosong. Semua penuh dengan majlis ilmu. Ilmu sana, ilmu sini, mengajar kitab sana, mengajar kitab sini. Dia kata apa? Saya nak doa orang ramai. Tengok, itu dia pahala. Itu pahala. Kita mudahkan orang ramai ni lah, ramai-ramai. Kalau saya mengajar kitab fiqah. Banyak fiqah saya mengajar. Dekat Selangor, wilayah, belah-belah Negeri Sembilan. Mengajar kitab tiap-tiap hari. Masjid berbeza-beza. Orang tanya soalan, tak usah sembang lah tuan-tuan. Kadang-kadang, ada soalan saya tak boleh nak jawab. Ada soalan saya boleh jawab. Ada soalan tak boleh jawab. Biasalah manusia. Betul, bukan saya pandai semua. Tuan-tuan, bayangkan bila saya selesaikan masalah orang, tidakkah itu satu pahala? Tu Datuk Harundin cakap. Yang kedua, tidakkah itu akan mendapat doa orang? Ya Allah, selesai masalah saya. Contoh, ada orang tanya, dia kata, Ustaz, saya punya marah pada bini. Contoh ni contoh. Ni contoh. Dia selesai masalah ni. Dia gaduh dengan bini dia malam. Dia ni peguam.
peguam civil. Gaduh dengan bini dia pukul 1 sampai pukul 4 pagi. Terkejut lah. 1 sampai 4 pagi tu. Hang baru dia. Ni jenis orang. Suami peguam, isteri profesor. Bang, dia punya gaduh tak boleh bincang, bang. Dia gaduh-gaduh, dia puk keluar. Nak keluar tu, yang bestnya pukul 4 pagi dia bagi tahu kat bini dia. Dia kata, you jangan keluar daripada bilik ni. Keluar daripada bilik ni. Jatuh talak 3. Sudah. Dia sebut daripada bilik ini. Lepas tu apa berlaku? Dia pun keluar, pergi mana? Pergi masjid. Baguslah, dia bukan pergi tidur hotel. Dia pergi masjid, iktikaf kat masjid. Semayang punya tahajud bagai-bagai, azan. Bila azan, kebetulan pengurusi masjid tu pula bagi tahu pagi ni kuliah subuh kita bersama dengan Ustaz Dr. Izhar. Bab fiqah tu lah. Saya pun mengajar. Habis semayang semua, lepas bagi kuliah, sampai kat depan pintu, dia pegang saya. Ustaz, minta tolong nak tanya sikit, dia kata. Tadi saya dalam keadaan tak berapa nak okey, saya marah. Jadi saya dah jatuhkan talak pada bini saya, talak 3. Saya kata, hang cakap macam mana? Kalau hang keluar daripada bilik ini, jatuh talak 3. Dia kata, Ustaz, jatuh tak talak kalau dia keluar? Saya kata, brother, jatuh brother. Allah, tak ada ke mazhab kata tak jatuh? Dia kata, inilah kadang-kadang manusia, tuan-tuan. Aku pula sakit kepala. Mikir pula, mazhab mana ni kata. Saya kata, kalau ikutkan memang jatuh. Apa-apa pun jatuh. Dia mungkin 3, mungkin 1. Tapi mahkamah yang akan tentukan. Yang bestnya dia kata, boleh tak jatuh? Saya kata, saya cuba cari jalan. Hang sebut macam mana? Daripada bilik ini, betul tak? Betul. Ada tak hang cakap daripada pintu bilik ini? Tak. Kalau dia cakap, keluar daripada pintu bilik ini, maka jangan keluar kau pintu, kau keluar kau tingkap. Maka baru tak jatuh. Betul tak? Ni dipanggil talak takliq. Sebab dia khususkan pintu tu. Tapi sekarang ni dia tak bagi tahu. Cara umum saya cakap, kalau bini hang keluar kok lubang jamban pun jatuh talak. Dia kata, Ustaz, macam mana berapa lama nak duduk dalam tu? Pandai. Keluar je lah. Habis macam mana? Talak jatuh lah kalau jatuh. So, pergi daftar di mahkamah. Selesaikan kat mahkamah. Nanti mahkamah tentu lah. 1 ke 3, itu mahkamah akan tentukan. Tapi nak bagi tahu, Allah mudahkan urusan dia. Dia pun, walaupun dalam keadaan itu, nangis lah. Ustaz, saya terima kasih Ustaz. Cium tangan. Ustaz, doakan saya Ustaz. Semoga Allah mudahkan urusan saya dan Allah mudahkan urusan Ustaz. Tengok, itu doa. Itu sebabnya tuan-tuan, hidup kita ni tak boleh lari daripada pertama, daripada doa orang ramai. Yang kedua, kita tak boleh lari daripada mencari pahala. Datang masjid, kalau ikutkan semua letih ni tuan-tuan. Itu saya cakap pada kawan-kawan saya datang ni pergi mengajak, saya nak bagi happy lah. Bagi orang happy, aku pun happy, gembira, dapat tolong orang, dapat kongsi ilmu, sampaikan ilmu. InsyaAllah, Allah akan bagi pahala. Saya duduk atas kursi ni akan datang di akhirat bagi syafaat. Ya Allah, ini orang, dia duduk atas aku, Ya Allah. Ya Allah, bagilah dia masuk syurga, Ya Allah. Tengok. Tadi saya berpelukan dengan Ustaz Abdullah Khairi. Gurau-gurau. Sebelum datang sini nak bagi happy. Badan letih. Kepala kita letih. Bila gembira gurau-gurau, kita hilang sedih. Hilang letih. Maka suatu hari nanti dia datang di akhirat. Ya Allah, dia gembirakan hati aku, Ya Allah. Permudahkanlah aku masuk syurga. Saya pula akan datang di akhirat bagi syafaat. Ya Allah, Ustaz Allah Khairi peluk aku, gembirakan aku, gelakkan aku, Ya Allah, sebelum aku mandi tadi, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Bagilah dia masuk syurga. Sebab dia ni pun banyak buat dosa, Ya Allah. Contoh, gurau. Sebab bukan apa, tadi ada seorang. Sedih saya dengar cerita. Suami dia meninggal dunia. Selepas balik daripada dengar ceramah Ustaz Abdul Khairi. Saya pun terus terlintas. Mungkin ada sebab-sebabnya. Kena jerkah, jantung gegar. Dia tak mati on the spot. Kalau mati on the spot, naya tu ni. Dia mati kat rumah, tuan-tuan. Tu dia tengah makan, tersedak tu. Allah Akbar, mati lah. Tapi tak apa, bini dia maafkan. Datang lagi isteri dia. Tapi nak bagi tahu, tuan-tuan, kita kena gembira dan sentiasa mencari rezeki. Mencari rezeki apa? Pahala untuk akhirat kita. Jadi insyaAllah, tuan-tuan, dua benda ini kenapa kita perlu cari? Sebab kita
dia akan berakhir bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mari carilah sama-sama pahala untuk kita gembira insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan, hidup kita ni kita perlu pada doa rakan-rakan, doa kawan-kawan, doa mak dan ayah kita, sebab kita nak mendapat restu, mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita berjaya macam mana sekalipun, belajar tinggi macam mana sekalipun, popular macam mana sekalipun, kalau kita tak dapat restu daripada mak dan ayah, maka hidup kita tidak akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tak berkat hidup, tuan-tuan dan puan-puan, susah nak dapat pahala dalam kehidupan kita. Tapi persoalannya, tuan-tuan dan puan-puan, pahala tu penting kita faham. Datuk Dr. Izhar kata hidup kita ni mesti cari pahala, sebab pahala lah yang akan memberi syafaat kita ketika kita mati di alam barzakh, ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita membuat perhitungan oleh Allah, dibuat perhitungan oleh Allah, sama ada nak masuk neraka ataupun nak masuk syurga, bergantung kepada ihsan Allah berdasarkan amalan-amalan ataupun pahala-pahala yang kita kumpul di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah selesai pusingan yang pertama. Kita nak masuk pusingan yang kedua, tapi tadi Ustaz dah sebut pasal derma. Ada edah tabung? Derma? Akan ada, atau edah macam tu lah. Dia bukan, tak perlu dilancar apa-apa ya. Pihak masjid akan urus lah. Okey, tak apa. Kita nak masuk pusingan yang kedua. Kalau pusingan pertama ni 1 jam setengah, pusingan kedua ni mungkin 2 jam lah. Sampai pukul 12 aku tak balik Putrajaya juga. Dr. Izhar pukul 4 esok nak kena pergi airport lah. Kesian kat dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pusingan yang kedua ni tak apa, saya tak kisah tentang masa. Saya akan bagi masa sebaik-baiknya supaya mereka dapat bercakap dengan tuan-tuan. Ini dia, sumbangan derma untuk masjidnya, yang jemaah yang bertugas yang bawa beg hijau ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita bercakap dengan mudahnya berpahala. Tadi Ustaz lah sebut, siapa ada duit RM1, kan, duit RM1 nak jadi 700, masuk dalam tu RM1, Ustaz lah, kan, RM1, RM1 nak jadi 700. Adik tu lagi duit banyak dia. Tu dia, banyak Masya Allah. Main mana ni adik-adik ni? Qaryah sini nak? Bagusnya, ya Allah. Jarang jumpa adik-adik kecil duduk paling depan sekali. Bagus, hebat, tahniah pada adik-adik muda ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang bawa beg hijau tu, tuan-tuan, kita pakat-pakat bagi sumbangan untuk tabung masjid lah kot. InsyaAllah, mudah-mudahan ganjaran pahala. Kita bercakap mudahnya nak dapat pahala. Bagi RM1 dengan ikhlas, insyaAllah Allah Ta'ala gandakan sampai 700 lagi. Itu perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi orang yang suka berbuat amal kebaikan, amal kebajikan. Yang belah perempuan macam mana? Ada petugas? Kot belah atas pun ada, nampak tu? Tak sangka ada orang kot belah atas tu. Kita bagi masa sikit, seminit, untuk petugas gerakkan kutipan. Baik, tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, sementara petugas itu bergerak, saya nak teruskan saja pusingan yang kedua ini. Kembali pada panel kita yang pertama, Datuk Dr. Izhar. Sekarang ni Datuk, kita tengok trend penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial, kita tengok ni kamera, telefon, apa yang ada di depan. Adik-adik pun semua pakai bawa telefon, gadget masing-masing. Penggunaan media sosial. Jadi bagaimana media sosial ini memudahkan kita untuk meraih pahala dengan sebanyak-banyaknya. Bukan saja kita buat konten,
yang biasa-biasa, bukan saja kita buat konten semata-mata kita nak dapat star umpamanya, ataupun nak dapat cap topi umpamanya, tapi konten kita adalah konten yang sangat bermakna, yang bila kita tak ada atas muka bumi ini pun pahalanya tetap mengalir kepada diri kita. Macam mana tu? Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Allah bagi tahu tuan-tuan, buatlah amal soleh. Allah tak bagi tahu dalam Quran, buat khusus. Sembahyang malam saja kau dapat pahala. Tak ada. Allah tak bagi tahu, kau datang masjid je kau dapat pahala. Tak ada. وَقُلِ اعْمَلُوا, buat apa saja benda-benda yang baik. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah bagi tahu, bila kau buat saja benda baik, maka Allah akan bagi kamu ganjaran, sebab Allah tengok, Rasul tengok, orang mukminun tengok. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Allah maklum, semua yang kau buat itu akan dibawa ke depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ini orang ada banyak Instagram, Facebook. Saya ada 1 juta orang followers dekat Facebook. 700,000 dekat Instagram. Ustaz Abdullah Khairi dekat TikTok 1 juta. Lepas tu dekat Facebook ada lebih kurang 800,000 lebih kurang. Instagram banyak. Tapi pernah tak tengok dia berjoget-joget? Tak pernah, tuan-tuan. Buat apa? Adakah kita dapat pahala? Tak ada. Itu sebabnya anak-anak muda hari ini nak main Facebook, mainlah. Tapi biar betul pada tempatnya. Orang kata, Ustaz, kita kena haramkan. Sebab dia tahu saya terlibat dengan penentuan hukum. Kajian-kajian penentuan hukum. Dia kata, Ustaz, kita kena haramkan Facebook dan Instagram. Bang, apa kau cakap ni, bang? Kau ingat nak haramkan benda itu senang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila ditanya tentang hukum hakam, Imam Syafi'i cukup takut nak kata haram. Kerana aku takut aku menghalalkan benda yang haram, mengharamkan benda yang halal. Sama lah juga macam Facebook dan Instagram. Tak salah. Tak salah. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Balik pada niat kita. Nak cari pahala ni banyak mudahnya, tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan. Mudah sangat. Daripada amalan tersebut, kalau nak haramkan Facebook, Instagram, kereta boleh diharamkan. Kereta dan motor. Kenapa? Sebab kereta dan motor hari ini Malaysia antara negara yang banyak berlakunya aksiden. Haramkanlah kereta, haramkanlah motor. Mana boleh, bang? Kereta tak boleh diharamkan, motor tak boleh diharamkan, Facebook, Instagram tak boleh diharamkan. Tapi nak anda haramkan adalah perbuatan berbuat demikian. Bawa kereta laju macam Mamat ni tadi. Dia punya kelang kabut, tuan-tuan. Ya Rabbi, aku insaf mengucap 7 kali tadi. Tapi Alhamdulillah, dia pakar dalam bab bawa kereta. Dia tak tahu aku nak terkencing 7 kali tadi. Tuan-tuan, sungguh tak boleh nak haramkan kereta. Itu menunjukkan bahawa bawa kereta ingat Allah. Ya. Takut mati. Ingat mati. Tak tengok bini dekat gini dekat belakang. Dia punya bawa kereta menginsafkan. Semoga kau bertaubat, sahabat. Tuan-tuan, tak boleh nak haramkan kereta. Yang kena haramkan perbuatan kita tu. Macam anak-anak muda kita, ada Facebook. Kenapa perlu kita gunakan pada tempat yang tak betul? Awak nak jual barang, juallah. Tapi jangan melampau sangat. Betul tak? Jual kerepek, tapi yang lebihnya harga Yahudi okey lagi. Yang pelik ni, dek, dia jualnya apa nama, contohlah air. Jual air. Yang tak tahannya, orang yang promo tu pakai seksi duduk dekat air tu. Kau promo apa tu sebenarnya? Confuse kita dia buatnya. Kau promo air, sebab pakcik yang tengok tu. Pakcik tengok air ke tengok orang belakang tu? Belakang tu. Suka penuh, dah seksi. Jual tayar kereta. Tapi perempuan pakai bikini atas tayar kereta. Confuse kita. Bang, tu tak betul. Bang, ini jangan main-main ni. Sekarang tengah viral. Tadi wartawan telefon. Dah jadi pelik. Menyebarkan aib. Apa dia? Dalam majlis perkahwinan, pengantin duduk dekat atas pelamin, kawan-kawan datang,
bagi hadiah depan khalayak ramai, semua orang sedang tengok, viral pula, orang tengah tengok, orang buat rakaman pula online, pakai Facebook, Instagram, bagi hadiah kondom. Tahu tak benda kondom? Mana kau tahu, Dik? Diam. Shh, tutup telinga. Adik yang depan ni confirm. Tak nampak. Nampak soleh budak ni. Kondom tu salah satu daripada coklat. Gula-gula. Nanti pergi nak. Dah takut dia buat belon. Adik, tak boleh cakap apa, Dik. Adik kena tahu semua tu, Dik. Sekarang ni tuan-tuan, pelik-pelik dunia ni. Nak sebarkan maklumat, sebarkanlah betul-betul, tuan-tuan. Betul kawan-kawan saya sebut tadi. Nak buat amalan, nak buat benda baik, buatlah betul-betul. Buatlah betul-betul. Kita ada Facebook, gunakan Facebook, Instagram untuk apa? Untuk tolong bantu bisnes orang Islam. Bangunkan ekonomi orang Islam. Saya tak cakap kosong, tuan-tuan. Saya tolong masa musim PKP sampai ada orang WhatsApp, orang tulis dekat Facebook, Instagram. Musim PKP, tuan-tuan, ratusan ribu, tuan-tuan. Ada yang juta. Ada seorang yang saya bantu, daging orang Kedah. Daging perak Pak Syekh. Saya sebar. Saya lah orang pertama sebar. Dia datang daripada Kedah, bawa RM125,000. Dia sampai KL, sebelum PKP dia melabur. Rugi RM100,000. Kena scam. Tinggal RM25,000. Tak tahu nak buat apa. Nasib baik isteri dia ni, apa nama? Nurse. Adalah gaji tetap isteri dia. Dia tinggal RM25,000. Dia fikir apa aku nak buat dengan RM25,000 ni. Dia buat daging. Saya kebetulan masa PKP, saya kena pergi pejabat sebab kita pegawai kanan. Kita dibenarkan pergi pejabat. Ada surat. Polis lepaskan. Sampai ke pejabat, saya lapar. Kedai semua tutup dekat UKM. Saya nak beli makanan, tengok, oh ada daging perak Pak Syekh. Saya pun, kalau tak percaya, daging perak Malaysia sekarang ni dia punya Instagram dia. Pak Syekh. Saya pun telefon. Nak terpaksa sebab nak terpaksa WhatsApp lah. Bila WhatsApp, saya kata, saya ni daripada UKM nak beli makanan, daging, nak makan ni. Berapa ke? Dia pun bagi tahu harga. Saya pun kata, okeylah, tolong hantar ke UKM. Lupa. Nak hantar UKM, dia kena tahu nama. Sudah. PA pun tak ada, semua cuti. Aku seorang kat situ. Akulah kaki tangan, apa nama pegawai, akulah kaki tangan, akulah cuci lantai. Nak tak nak kena bagi tahu. Saya tak bubuh nama Datuk, Ustaz semua tak ada. Saya Muhammad Izhar Arif. UC Kebangsaan Malaysia, Fakulti Ilmu Islam. Dia WhatsApp balik, minta maaf nak tanya. Ni Ustaz Izhar ke? Dia tahu nombor peribadi. Tak ada pilihan dah, kena WhatsApp. Ya. Pukul 12 masa saya WhatsApp. Dia kata, Ustaz, tak apa Ustaz, tak apa. Saya sendiri main hantar. Saya kata, tak payahlah, saya nak makan pukul 1 ni. Tak apa Ustaz, saya main hantar. Saya main hantar Ustaz. Ustaz tunggu Ustaz. Saya masak siap-siap untuk Ustaz. Tu dia. Dari mana? Gombak. Wabillahi taufik. 45 minit gombak. Sampai pukul 3.20 petang. Aku nak makan apa? Makan petang ke makan petang hari ni? Perut dah macam ni lah. Tak ada makanan. Dia sampai-sampai saya kata, aku tolonglah budak ni. Kesian, nampak dia susah ni. Saya pun buat video. Video dia main dengan kereta Myvi. Buruk je Myvi dia. Parking depan. Saya pun buat live. Hari ni Ustaz punya makanan adalah daging perak. Tolong anak bangsa Melayu kita. Islam pula. Dia buka, dia keluar, dia tengok saya dengan live. Menangis tu koi. Aku dah dapat menangis pula balik ni. Dia pun bagi daging tu tuan. Dia bagi, saya pun buat video. Tersebar hampir 1 juta orang. Video tu. Menyebabkan daripada 25,000 dia untung pada musim PKP 2020 lebih 300,000. Tuan-tuan, saya sebar, tolong. Tu pun ada orang kata, apa benda ni? You are the professor, you are doctor. Sebarkan, jadikan Facebook untuk ajak orang beli makanan. Kamu lah, ramai orang tak makan. Bang, sebab orang ni tak makan, aku sebar. Tapi tak payah jawab. Ramai follower saya tolong jawab. Masak pakcik tu. Habis keluar. Ni lah cikgu pencen. Wah, habis. Terkeluar habis aib dia. Tu dia, aku cakap dah. Saya takkan berani tu. Kalau dah jadi macam tu, aku tawakallah pada Allah Ta'ala.
Siapa suruh? Ada lepas tu datang pula yang datang kek. Kau tak rasa bang? Susahnya orang Islam kita masa musim PKP. Aku terlibat, aku bukan sembang kosong. Datang-datang tuan-tuan, ada orang datang ke rumah. Saya minta anak saya yang, sebab saya kata doa orang tu. Anak saya dapat apa tau? Dekat ni, dekat apa nama, Kulim. Matrikulasi Kulim. 2 tahun. Dia nak ambil medik lah bagai. Saya kata, dik, kakak, tak apalah kakak, kita tolong orang ni. Sampai dia letak jawatan. Ramai orang nak minta, orang apa, promokan produk dia. Saya kata, kak, tolong selagi akak tak masuk universiti. Minta doa dengan Allah, akak dapat kawasan-kawasan dekat-dekat ni. Tuan-tuan, bayangkan, dia duk minta orang datang ke rumah. Nak tak nak terpaksa bagi tau. Apa nama, alamat rumah. Bahaya ada orang tahu rumah ni. Kalau kita tak kenal, mai. Macam kami susah lah. Kalau tuan-tuan okey sikit pun. Macam kami ni orang nak tanya hukum. Depan rumah pukul 11 pagi. 11 malam. Pernah saya orang datang pukul 2 pagi baru selesai masalah rumah tangga dia. Dia tak tahu lepas tu aku ada masalah sendiri pula dengan rumah tangga. Pukul 2 tak tidur lagi. Tuan-tuan nak bagi tahu. Lepas tu ada seorang datang. Hak ni saya insaf. Dia main-main tuan-tuan. Dia main-main. Kereta Proton Saga. Tengok cara kereta tu. Mula-mula dicipta di atas muka bumi ni. Dia punya taman tu. Bawa keluar, perempuan bawa. Dalam tu ada anak kecil-kecil. Ada besar-besarnya. Hang berapa umur, dik? Kau pakai apa tu, dik? Oh, bagus dia pakai ni, emas. Berapa umur? Berapa? Darjah 2. Macam mana ni? 8 tahun. Kecil ni. Ingat atas dika ni. Besar ni, penuh dengan kereta 2-3-4 orang. Saya kata, lah. Dia main-main, dia angkat kek. Ustaz, tolong, perempuan bawa kereta. Ustaz, tolonglah Ustaz. Suami saya tak ada kerja Ustaz, kena buang kerja. Tolonglah Ustaz, bagilah, tolong promo. Saya tengok Ustaz promo, nampak video, apa ni, dia punya rating tinggi. Tolonglah Ustaz, kata. Saya kata, apa-apa saya ambil. Tu siapa dalam tu? Anak-anak Ustaz. Kenapa tak hantar Grab? Tak mampu Ustaz. Tuan-tuan, tak mampu bayar Grab. Lepas saya pegang benda tu, dia bawa keluar dalam envelope. Dia letak dalam sampul ampau tu. Dia bagi, dia kata, Ustaz, ambillah sikit hadiah daripada saya. Tolong promo. Saya kata, ya Allah, tak apa, saya ambil free. Semua yang saya buat, semua free. Tuan-tuan, saya duduk kat luar, terus buat air mata tu keluar. Saya cakap, anak saya perempuan ada. Anak saya lagi semangat, terus buat. Dia kata, papa, kita kena tolong papa, kesian. Bang, tolong ekonomi orang Islam. Tuan-tuan, dapat pahala. Orang tu berjaya, anak dia berjaya, dapat pahala. Itu sebabnya kita gunalah adik-adik yang ramai follower. Tolonglah, bantu orang Islam. If you bantu orang Islam, Allah bantu kamu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Percayalah. Dan daripada laman sosial ni jugalah tuan-tuan, buatlah perkara-perkara baik yang tuan-tuan suka. Antaranya tuan-tuan boleh tengok Facebook. Boleh tengok apa nama pengajian agama ni dalam Facebook dan Instagram. Live malam ni. Malam ni dekat berapa ribu. Ustaz Azhar Idrus dekat Terengganu. Orang kat KL tengok 10,000 live. Ustaz Abdul Somad duduk dekat Indonesia. Dekat sini dekat 200,000 live sekali tengok. Pahala bang. Tengoklah benda-benda baik ni. Ini tak tengok gambar perempuan. Hah? Dia sebut lucah. Macam mana hantar? Tuan-tuan tengok budak-budak boleh terbuka. Tuan-tuan nak bagi tahu benda tu tak payah cakap apa dah. Tengoklah ada orang seorang tuan-tuan, dia ni sangat minat kepada saya. Dia ni tak boleh, dia selalu tengok saya dalam TV. Tengok, anas yamutun ala ma yuhibbun. Ulama kata, manusia akan mati ikut apa yang dia suka. Saya pergi ceramah dekat dekat dengan Istana Negeri Sembilan, apa nama? Paroi. Bukan, atas lagi. Negeri Sembilan, Istana apa? Seri Menanti. Belakang tu ada kampung. Saya pergi ceramah tuan-tuan, habis ceramah, dia macam ni lepas isyak saya pergi ceramah. Dia pun buat maulid Nabi lepas isyak. Habis pukul 11. Habis pukul 11 tu tuan-tuan, dia suruh makan. Saya kata pergi makan pukul 11. Saya dah kenyang ni, tak boleh ustaz kena makan. Kita dah masak ni ustaz. Duduk. Bila duduk tu datang seorang makcik. Ustaz kena makan ni, dia kata. Dia cakap bahasa Negeri Sembilan ni sembilan. Ustaz kena makan ni, dia ni masak ni ha. Allah kata, saya dah makan ni. Makan ni buat ustaz. Saya ada hutang dengan ustaz ni. Ustaz ada hutang dengan saya. Apa hutang pula? Aku pertama kali jumpa makcik ni. Tua dah makcik ni.
Kata tak, ustaz makan tu. Lah, sebentar lagi saya cerita. Saya pun tengah makan sambil makan, dia tunggu apa ni, hutang ni. Dia kata, ustaz, untuk pengetahuan ustaz, suami saya sangat suka kat ustaz. Setiap kali tanyalah ustaz dekat TV3, TV9, dialah orang pertama duduk depan. Kalau dekat TV1 forum perdana, dia akan tengok ke depan. Kalau dekat Facebook, dia akan tengok sama saya. Kadang-kadang dia selalu sebut, dia ulang benda yang sama. Kata-kata. Ustaz, suatu hari ustaz, suami saya ni, dia lambat. Dia tak pergi masjid sebab nak tengok ustaz. Dia tahu ustaz ada live 6:30 pagi. Dia tunggu. Lepas main subuh, dia tunggu depan TV. Cucu masa tu ada. Jadi dia pun duduklah dekat atas tu. Dekat atas. Cucu semua makan. Dia sediakan makan kat bawah. Jadi mak ni, isteri dia kata tak apalah ustaz. Kami biarlah dia. Kami sediakan minuman, letak kopi kat dia, dia tengok kopi. Pukul 8, dia naik atas. 8:30, dia naik atas. Nak panggil suami ni turun makan. Ustaz, saya tengok suami saya sudah tidak bergerak. Dia meninggal betul-betul depan ustaz. Tuan-tuan, an-nas yamutun ala ma yuhibbun. Dia mati disebabkan orang yang dia suka tengok. Tadi dia, orang mati mungkin lepas balik ceramah dia, sebab mungkin terkejut jerkahnya. Saya pun tak tahu macam mana dia mati sebab saya pun rasa bersalah. Lepas tu makcik tu kata, ustaz, dia mati sebab ustaz. Saya insaf terus, ustaz. Akukah pembunuhnya? Tapi tak. Dia mati sebab Allah nak ambil umur dia dalam keadaan yang baik. Pertama, mati dalam wudu sebab dia baru habis main subuh. Nombor dua, tuan-tuan, dalam majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Siapa yang tuan-tuan membuat yang duduk dalam majlis ilmu, Allah mudahkan urusan dia masuk syurga. Nombor tiga, dia sedang melihat benda yang dia suka. Jadi gunakanlah semua yang benda baik-baik ni, tuan-tuan. Laman sosial, tengoklah benda-benda baik. Semoga, tuan-tuan, ia menjadi pahala untuk kita. Tadi ada seorang sahabat, last saya nak tutup ni. Saya ambil pendek je, saya tambah banyak. Assalamualaikum Ustaz, soalan saya, adakah orang yang telah mati, rohnya akan masuk ke badan orang yang hidup? Tolong penjelasan, saya ambil sikit saja. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, dalam kitab fiqh dia panggil tanasul arwah. Tanasul arwah, berpindahnya ruh daripada ruh kepada orang lain, iaitu orang yang hidup. Dalam pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah, perkara tersebut tidak berlaku kerana tanasul arwah ini tidak berlaku dalam Islam. Ia dipegang oleh beberapa mazhab yang lain, iaitu mazhab Syiah. Antara yang pegang adalah mazhab Syiah Ismailiyah. Mereka membahagikan tanasul arwah ini kepada tiga. Orang yang mati, pertama, dia akan berpindah roh orang baik kepada orang yang baik. Yang kedua, tanasul arwah itu berlaku juga daripada seorang yang meninggal kepada nabatat, iaitu pokok-pokok. Nombor tiga, tanasul arwah itu berlaku juga daripada orang hidup kepada orang yang telah mati, ruhnya akan berpindah kepada hayawanat, kepada binatang-binatang. Dan ia masyhur di dalam buku-buku ahli mazhab Syiah. Jadi oleh sebab itu kita tidak memakai pandangan tersebut, dan ia juga dipegang oleh agama lain, antaranya agama Hindu, yang mereka ini memindah-mindahkan, dipanggil tanasul arwah. Jadi oleh yang demikian, kita sebagai agama Islam, kita tidak berpegang dengan pandangan tersebut. Jadi oleh sebab itu, apa saja yang tuan-tuan belajar, apa yang tuan-tuan tengok dalam laman sosial itu, tidak semua diambil, tetapi perlu ditanya kepada pakar-pakarnya. Antaranya mufti-mufti yang ada di negara-negara kita, khususnya di Kedah. Tuan-tuan ada mufti negeri Kedah, tanyalah sahibus samahah. InsyaAllah apa yang kita buat itu akan memberi manfaat kepada kita semua. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Dr. Izhar. Jangan duduk fikir yang susah-susah sangatlah pasal pindah-pindah roh dan sebagainya. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, kamu ditanya tentang hakikat roh, maka jawablah kepada mereka, roh itu adalah urusan Tuhanku. Kita tak perlu nak fikir terlalu dalam sampai tentang isu-isu yang kadang-kadang boleh merosakkan pemikiran kita, akidah kita, dan bahkan boleh mewujudkan perpecahan kita.